Salam damai sejahtera kepada jemaat, gereja Sunter, penatua, pendeta, pengurus, dan para pekerja kudus. Bersyukur Tuhan Yesus memimpin langkahku sehingga kali ini bisa datang ke Indonesia untuk membantu di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Kedatangan kali ini yang utama itu adalah untuk membawakan kitab Ayub di STT. Tadinya saya tuh diatur di Indonesia sampai hari ini saja. Terus saya pikir kalau hari ini saya pulang ke Taiwan, kayaknya di hari Sabat jadinya harus istirahat di rumah. Jadi setelah saya pikir-pikir, lebih baik hari Sabat yang terakhir di Indonesia ini lebih baik saya tetap di Indonesia dan bisa menikmatinya bersama dengan para saudara-saudari sekalian di Indonesia. Jadi saya perpanjang, nanti tanggal 21 baru kembali ke Taiwan. Bersyukur saya mengingat waktu tahun 2011 datang ke Indonesia untuk melakukan pekerja kudus di sini. Waktu itu saya pun pernah berkhotbah di gereja Sunter di hari Sabat. Bersyukur kepada Tuhan setelah lewat beberapa tahun lamanya, ternyata gereja Sunter pun berkembang jadi memiliki beberapa tempat berkebaktian di luar sana. Lalu saya juga dengar gereja Sunter sedang melakukan renovasi. Jadi bersyukur atas pekerjaan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Roh Kudus memimpin perkembangan gereja setahap demi setahap. Terutama di akhir zaman ini. Kita melihat perubahan. Perubahan yang sangat luas. Gereja Sujati adalah gereja yang dibangun pada hujan akhir. Bahtera akhir zaman. Jadi pada akhir zaman ini, kita lebih harus mengenal dan memahami Alkitab. Jadi mohon Tuhan menjaga kita. Agar kita dalam ujian kondisi dan lingkungan kita sekarang ini, kita tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yaitu ternyata benar ya, gereja ini harus direnov. Yaitu kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. 所以呢，晚上我想说，用主耶稣在世传福音的时候， Jadi malam ini saya mau menggunakan topik ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil. 讲到的一个最重要的主题。
yaitu membahas sesuatu topik yang paling penting. 因为耶稣他来到世上， Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, 就是传天国的福音。 yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. 所以主耶稣在这个传福音的过程里面， Jadi dalam proses Tuhan Yesus memberitakan Injil, 用了许许多多的比喻， dia menggunakan begitu banyak perumpamaan 来告诉我们有关天国的奥秘， untuk memberitahukan kita misteri akan Kerajaan Sorga. 然后让我们能够知道，能够明白神的应许。 Supaya kita tahu dan mengerti janji Allah. 我们来看几节圣经。 Kita akan lihat beberapa ayat Alkitab. 我们先来看路加福音的第8章。 Kita buka Lukas pasal 8. 路加福音第8章。 Lukas pasal 8. 第8章，我们看这个第1节。 Ayat yang pertama. 第1节，过了不多日，耶稣周游各城各乡，传道，宣讲神国的福音。 Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. 主耶稣来到世上，除了传讲救恩的道理， Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, 更是宣告神国的福音。 untuk mengabarkan, mengumumkan Injil Kerajaan Allah, 又称为天国的福音。 menjadi Injil Kerajaan Allah. 那我们再看第4节， Kita lihat ayat 4. 当许多人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说， Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, orang dari kota-kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. 这个时候主耶稣呢，就用比喻来说天国的福音。 Nah, disinilah Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. 那我们再看第9节， Kita lihat ayat 9. 门徒就问耶稣说：“这比喻是什么意思？”第10节， Ayat 他 10. 说：“神国的奥秘只叫你们知道，至于别人就用比喻教他们，看也看不见，听也听不明。” Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengerti, mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. 那当时的门徒听了主耶稣讲了撒种的比喻， Waktu itu murid-murid mendengar perumpamaan tentang penabur. 那他们问耶稣说：“这个比喻是什么意思？” Mereka bertanya, perumpamaan itu maksudnya apa? 可见当时的门徒并不明白了。 Dari sini kita tahu bahwa saat itu murid-murid tidak mengerti. 但是主耶稣讲说，这神国的奥秘只叫你们知道。 Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa rahasia kerajaan Allah ini akan diberitahukan kepadamu. 所以对当时的门徒来说， Jadi untuk murid-murid pada saat itu, 这一个比喻他们不了解意思。 perumpamaan meskipun mereka tidak mengerti artinya, 那主耶稣所讲的天国的比喻，对他们来讲是一种奥秘。 perumpamaan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus katakan itu, bagi para murid itu adalah sebuah rahasia. 但是主耶稣却告诉他们说，这个奥秘只要叫你们知道。 Tapi Tuhan Yesus berkata, rahasia ini akan diberitahukan kepadamu. 主耶稣讲了这个天国的比喻已经2000多年。 Rahasia kerajaan Allah ini sudah berlalu 2000 tahun lamanya. 那当时门徒并不明白。 Waktu itu murid-murid tidak mengerti. 那主耶稣呢又告诉门徒说，这天国的奥秘只要叫你们知道。
Tuhan Yesus juga berkata, rahasia kerajaan Allah ini hanya diberitahukan kepadamu. 那我心里就想说，那主耶稣讲这天国奥秘，最主要是要让门徒知道啊。 Jadi saya pikir, berarti perumpamaan ini tujuannya itu hanya untuk murid-muridnya supaya tahu. 但是门徒真的知道吗？ Tapi apakah sungguh murid-muridnya itu tahu? 刚才我们的教牧负责人 Tadi pengurus bagian pengembalaan kita 说到这个天国，不是指着将来天上的国， tadi kan dikatakan kerajaan Allah itu bukan maksudnya kerajaan Allah yang kita mau pergi nanti, 是指着地上的国。 tapi kerajaan Allah di bumi. 我想当然或许从一些角度来看是对的。 Saya pikir ya dari satu sisi sudut pandang itu benar. 但是主耶稣所讲的天国， Tapi kerajaan Allah yang Tuhan Yesus katakan 确实有两层的含义了。 memang ada dua makna. 耶稣说，我去是为你们预备地方。 Tuhan Yesus berkata, aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. 耶稣说，我要再来。 Tuhan Yesus berkata, aku akan datang lagi. 在我们的共信之道最后一条也说到， Di dalam dasar kepercayaan kita juga dikatakan, 我们信耶稣末世再来的时候， kita percaya Tuhan Yesus ketika akhir zaman 要接我们到神的国， mau menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. 他要来审判世界。 Dia akan menghakimi dunia. 这是神国的应许。 Ini adalah janji kerajaan Allah. 当然，主耶稣当时讲到的天国的比喻， Pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan kerajaan Allah, 如果我们从这个福音书里面去了解， kalau kita memahaminya dari kitab Injil, 这个神的国到底在哪里？ kerajaan Allah itu sesungguhnya di mana? 主耶稣也曾经这么说到。 Tuhan Yesus pernah berkata. 我们来看路加福音的17章。 Kita lihat Lukas pasal 17. 路加福音的第17章。 Lukas pasal 17. 17章21节。 Ayat 21. 我们从20节开始看。 Lihat dari ayat 20. 法利赛人问神的国几时来到？耶稣回答说：神的国来到，不是眼睛所能见的，也不得说看了在这里，看了在那里，因为神的国就在你们心里。这里有谈到当时的法利赛人来问到神的国。 Di sini orang-orang Farisi menanyakan tentang kerajaan Allah. 问主耶稣说：“神的国什么时候到来？” Tanya Tuhan, kapan kerajaan Allah itu datang? 耶稣对他们说 Tuhan Yesus berkata kepada mereka,：“ 神国来不是眼睛所能见的， kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, 人也不得说看了在这里，看了在那里。” sehingga orang tidak bisa mengatakan lihat di sini atau ada di sana. 主耶稣进一步说：“神的国在哪里？” Lalu lebih lanjut lagi Tuhan Yesus menjawab di mana sesungguhnya kerajaan Allah itu. 神我看不到啊， Tidak bisa terlihat dengan mata. 但是在哪里呢？ Tapi di mana? 主耶稣说：“在心里啊。” Tuhan Yesus berkata, kalau Alkitab bahasa Mandarin itu di dalam hati. 那心里呢？在这个原文里面，也就是说在你们中间呢。 Dan di Alkitab bahasa aslinya itu sama dengan bahasa Indonesia ya, di antara kita. 所以如果从主耶稣这里的解释， Jadi melalui penjelasan Tuhan Yesus di sini, 耶稣所讲的神国的比喻， yang dimaksudkan perumpamaan tentang kerajaan Allah, 它并不是指着末世神应许那个为我们在天上准备的国度了。 jadi bukan kerajaan Allah, kerajaan yang Tuhan siapkan untuk kita pergi nanti. 所以对我们来讲， Jadi bagi kita,
那这个神国，他可能不明白的时候，可能它是一个奥秘。 Ketika kita tidak mengerti, maka kerajaan Allah itu adalah suatu rahasia bagi kita. 但是对于明白的人来说， Tapi bagi orang-orang yang mengerti, 神的国就在我们中间呢、 maka kerajaan Allah itu ada di antara kita, 就在我们的心里。 ada di dalam hati kita. 所以主耶稣在讲神国比喻的时候， Jadi ketika Tuhan Yesus membahas perumpamaan kerajaan Allah, 第一个讲到就是撒种的比喻。 yang pertama dibahas adalah perumpamaan penabur. 撒种的比喻，我们非常的熟悉， Kita sangat familiar terhadap perumpamaan penabur. 因为在我们顺德只有今天和明天的这一个聚会的时间可以分享而已啊。 Karena waktu pembahasannya hanya hari ini dan besok di Gereja Sunter. 要完整的把主耶稣所讲的天国比喻讲清楚，并不容易了啊。 Akan sangat sulit untuk menjelaskan sampai jelas tentang perumpamaan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus katakan. 因为在马太福音里面，主耶稣用天国好像做比喻，大概就超过10个。 Karena di dalam Matius, Tuhan Yesus menggunakan kalimat kerajaan Allah seumpama. Pakai kata ini saja, perumpamaan yang ada itu lebih dari 10. 所以我想最重要的就是这个撒种的比喻。 Jadi saya pikir yang paling penting perumpamaan penabur dahulu saja. 所以我们如何能够明白撒种的比喻？ Jadi bagaimana ya supaya kita mengerti perumpamaan tentang penabur ini? 对我们来讲是非常重要的这一个信仰的功课。 Dan ini adalah suatu PR iman yang sangat penting bagi kita. 那主耶稣在讲完撒种比喻之后， Setelah Tuhan Yesus selesai menjelaskan perumpamaan penabur, 主耶稣就告诉门徒说， maka Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya berkata, 天国的奥秘只叫你们知道， rahasia kerajaan Allah itu akan diberitahukan kepadamu, 不叫他们知道。 tapi tidak diberikan kepada orang-orang lain supaya tahu. 这句话的意思， Arti kalimat tadi, 因为这些门徒来问耶稣说，你讲比喻，你讲到为什么对众人讲到为什么要用比喻了？ itu karena murid-murid tanya pada Tuhan Yesus, Tuhan kenapa engkau mengajar orang-orang banyak itu dengan perumpamaan? 因为这些门徒他想要知道， Karena murid-murid itu ingin tahu, 想要知道这个撒种的比喻的意思到底是什么。 ingin tahu sesungguhnya arti dari perumpamaan penabur itu apa. 所以主耶稣说，天国的奥秘只叫你们知道。 Jadi Tuhan Yesus berkata, rahasia kerajaan Allah diberitahukan kepadamu. 那至于说其他没有问的人呢、 Tetapi kepada orang-orang lain yang tidak bertanya, 当然他们就不知道了。 tentu saja mereka tidak tahu. 所以主耶稣讲了这一个撒种比喻之后， Jadi setelah Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan penabur, 他直接跟门徒讲说：“我讲这比喻主要的原因是什么？” Tuhan Yesus menjelaskan alasan utama mengapa aku memberikan perumpamaan penabur ini apa. 我们来看马太福音的第13章。 Kita lihat Matius pasal 13. 马太福音第13章Matius pasal 13 ，13章第13节。 ayat 13. 13章13节，所以我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上正应验以赛亚预言说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。 Ayat 13 dan 14, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat, namun tidak menangkap. 所以说，主耶稣讲这个比喻，众人听不懂的原因呢、Jadi alasan orang-orang lain tidak
mengerti. 是主耶稣这引用以赛亚先知的预言说的， Tuhan Yesus menggunakan nubuat Nabi Yesaya. 说你们听是要听见却不明白，看是要看见却不晓得。 Kamu mendengar, mendengar, tapi tidak mengerti. Kamu melihat, melihat, tapi tidak menanggap. 这是以赛亚书6章第9节所写的。 Ini Yesaya pasal 6 ayat 9. 那为什么会听见却不明白，看见却不明白呢？ Kenapa mendengar tapi tidak mengerti, melihat dan tapi tidak menanggap? 就是因为百姓有蒙了心呐、第15节。 Karena hati bangsa itu telah menebal, 耳朵发 berat, 眼睛闭着。 matanya tertutup. 最主要的问题就是这一个心蒙有子。 Jadi masalah yang utamanya adalah alasan utamanya karena hatinya telah menebal. 那我们做医生的就知道，尤 Yang 其是心脏科了 dokter pasti tahu, apalagi dokter jantung. 这个肉体的心脏如果包油那也是很危险的一件事情。 Kalau jantung jasmani kita dipenuhi lemak, itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. 但是那种心灵的心，如果被油脂包住了， Nah, kalau hati rohani kita juga dibungkus oleh minyak, 那可能就是这个听不明白、看不明白最大的原因呢、 mungkin itu adalah alasan terbesar mengapa mendengar tidak mengerti, melihat tidak menanggap. 主耶稣告诉法利赛人说：“神的国就在你们的心。” Tuhan Yesus berkata pada orang Farisi, kerajaan Allah itu ada di hatimu. 我想那个心，也就是指着我们人的这些心思意念。 Jadi yang disebut hati adalah keinginan hati dan pikiran manusia. 所以这一个听也听不见，看也看不见，心里也不明白。 Jadi melihat tidak mendengar, mendengar tidak mendengar, telinga tidak mendengar, melihat tidak menanggap, hati tidak mengerti. 是因为心有蒙子的原因呢、 Karena hatinya sudah menebal, sudah dilapis tertutup. 主耶稣讲这撒种的比喻， Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan penabur. 最主要的目的是什么？ Alasan utamanya apa? 最主要的目的就是要让我们能够知道， Tujuan utamanya adalah supaya kita tahu, 就是让门徒能够知道， yaitu supaya murid-muridnya itu tahu 这一个道理听不进去，最主要的原因在哪里？ yaitu alasan firman itu tidak masuk, alasan utamanya apa? 所以耶稣这一段解释， Jadi penjelasan dari Tuhan Yesus 最主要就是在讲这一个天国的比喻，撒种的比喻，它最主要的目的。 jadi tujuan alasan utamanya adalah tujuannya mau menjelaskan tentang perumpamaan kerajaan Allah, perumpamaan penabur. 当明白这个撒种的比喻的时候， Ketika seseorang mengerti perumpamaan penabur, 那这个时候才真正听得见、看得见，而且心里才能够明白。 barulah saat itu dia bisa melihat, menanggap, mendengar pun masuk, mengerti dan hatinya pun memahami. 那主耶稣告诉门徒， Tuhan Yesus memberitahukan para muridnya. 接下来他这一个称赞门徒是有福气的，称赞门徒是有福气的。 Berbahagialah. 我们看第16节， Kita lihat ayat 16. 第16节 Ayat 16. 说：“但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。”这里呢，主耶稣就告诉门徒说了。 Di sini dikatakan berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, 你们的眼睛是有福的，
Berbahagialah matamu. 为什么有福？ Kenapa mata berbahagia? 因为看见了。 Karena bisa melihat. 那你们的耳朵也是有福的， Telingamu juga berbahagia 因为听见了。 karena mendengar. 听见看见就真的有福吗？ Nah, memangnya melihat dan mendengar itu berbahagia? 我想，耶稣的重点在后面呢，哈。 Nah, saya merasa titik beratnya itu di paling bagian belakang. 因为过去有很多的这些先知和义人呢， Karena dulu ada banyak nabi dan para orang benar. 虽然他们也听了很多神吩咐他们的这一些预言， Meskipun mereka itu mendengar banyak nubuat yang Tuhan perintahkan kepada 还 mereka. 有神透过摩西所颁布给他们的律法， Dan juga hukum Taurat yang Tuhan berikan melalui Musa. 但是他们虽然看见了，虽然听见了， Tapi mereka meskipun melihat dan mendengar, 但是他们也不明白， tapi mereka tetap tidak mengerti. 他们从来没有听过耶稣讲的比喻啦， Mereka belum pernah mendengar perumpamaan dari Tuhan Yesus. 所以主耶稣告诉门徒说， Jadi Tuhan Yesus memberitahukan para muridnya. 我们看17节的下半节， Ayat 17 bagian bawah. 这些先知和义人要看你们所看的，却没有看见；听你们所听的，却没有听见。 Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. 所以为什么门徒是有福的呢？ Jadi kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu berbahagia? 那个旧约很多先知啊，很多义人啊， Karena di perjanjian lama banyak nabi, banyak orang benar. 他们想要看都看不见，想要听都听不见了、 Mereka ingin lihat, tidak bisa melihat. Mereka ingin mendengar, juga tidak bisa mendengar. 因为耶稣还没有来到世上啊。 Karena Tuhan Yesus belum datang ke dunia. 所以我们今天何等的幸运啊！ Jadi hari ini kita itu betapa beruntungnya. 当然，当下的这一些门徒们是不是真的了解、真的明白？ Tapi apakah sesungguhnya murid-murid pada saat itu sungguh mengerti dan memahami? 我想我们也不知道， Saya rasa kita juga tidak tahu. 因为这个主耶稣常常问他们呢，你们明白了吗？ Karena Tuhan Yesus sering tanya ke mereka, 在 kamu udah mengerti atau belum? 在这个马太福音13章里面， Di Matius pasal 13, 一般我们讲说主耶稣讲了7个天国的比喻， biasanya kita hanya bahas 7 perumpamaan Tuhan Yesus. 但是我个人认为它不是7个，是8个。 Tapi saya sendiri merasa itu bukan 7 tapi ada 8. 那因为主耶稣讲了7个比喻之后，前面的7个比喻之后， Karena setelah Tuhan Yesus bahas 7 perumpamaan yang di awal itu, 主耶稣又问门徒啊，这个一个问题。 Tuhan Yesus tanya lagi satu pertanyaan kepada para murid. 我们看13章的51节， Kita lihat ayat yang ke-51. 13章51节， Ayat 51. 51节，耶稣说这一切的话，你们都明白了吗？ Mengertikah kamu akan semuanya itu? 他们说我们明白了。 Mereka jawab, ya kami mengerti. 这个时候，主耶稣讲了前面7个这个天国的比喻。 Yang sampai di sini sebelumnya itu ada 7 perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. 耶稣问说：“这一切话你们都明白吗？” Tuhan tanya, semua tadi yang saya katakan, semua itu kamu mengerti atau tidak? 这些门徒说：“我们都明白了。 Para muridnya berkata, iya kami mengerti. ”那接下来耶稣呢？他没有称赞门徒说：“哦，很好，你们都明白了。” Nah, Tuhan Yesus tidak puji murid-muridnya. Oh, bagus, kalian udah mengerti ya. 主耶稣反而又说了另外一个比喻啊， Tapi sebaliknya Tuhan Yesus malah memberikan satu perumpamaan lagi, 就是这个52节所说到的。 yaitu yang di ayat ke-52. 耶稣说 Tuhan Yesus berkata, 说凡文士受教做天国的门徒， setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, 就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。 seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. 我在明天的下午
会来谈到这一个比喻啦， Besok sore saya akan bahas perumpamaan ini, 叫做文士受教做天国的门徒。 yaitu ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga. 那一般来讲，我们会觉得这句话是一个比喻吗？ Biasanya kita bingung perkataan ini tuh termasuk perumpamaan atau bukan ya? 最重要的就是两个字，就像。 Tapi yang terutama paling penting ada kata kuncinya, yaitu kata seumpama. 一个熟悉这一个律法的这些文士， Ahli Taurat adalah seorang yang sangat familiar akan hukum Taurat. 熟悉旧约先知预言的这一些文士， Familiar terhadap nubuat-nubuat para nabi. 他们是不是就知道什么是天国的福音？ Apakah mereka tahu apa itu Injil Kerajaan Allah? 他们不一定知道。 Belum tentu. 因为当时主耶稣传福音的时候， Karena waktu itu Tuhan Yesus memberitakan Injil, 常常认为这些文士法利赛人都自以为是了。 para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu merasa dirinya itu benar dan tahu. 主耶稣不认定他们是天国的门徒啊， Tapi Tuhan Yesus tidak mengkonfirmasi bahwa mereka adalah murid dari kerajaan Allah. 所以主耶稣告诉门徒说： Jadi Tuhan Yesus memberitahu para murid, 你们受教不是要做文士呢， kamu menerima pelajaran itu bukan mau menjadi ahli Taurat, 你们是要做天国的门徒啊。 tapi kamu itu harus menjadi murid kerajaan Allah. 所以我认为这个最后这一个比喻呢，可以说是前面这个7个天国比喻的一个结论了。 Jadi saya menganggap perumpamaan yang di ayat 52 ini adalah kesimpulan dari 7 perumpamaan akan kerajaan Allah yang sudah dibahas sebelumnya. 他说，就像一个家主从库里拿出新旧的东西来， Dan itu dikatakan seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. 我想这我们明天下午再来解释哈， Nah, besok sore kita akan lebih jelaskan tentang hal 因 ini. 为这也是蛮关键的一个比喻。 Karena ini adalah juga perumpamaan yang merupakan suatu kunci. 那我们这一次要把这个八个天国的比喻都讲完，也不容易了哈。 Nah, kita mau bahas 8 perumpamaan ini sampai habis pun tidak mudah. 当然，天国的比喻在这个马太福音里面不只有这8个而已哈。 Dan perumpamaan akan kerajaan Allah di dalam Matius itu bukan hanya 8 ini saja. 比如说在25章有按才干受责任的比喻， Misalnya ada ayat di pasal 25 ada perumpamaan juga. 等等，还有好几个。 Lalu ada perumpamaan yang lain juga di kitab Matius. 那我们想，我就回来先谈到有关于这个撒种的比喻。 Nah, kita kembali akan membahas perumpamaan penabur. 那这个主耶稣告诉门徒说， Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, 说从前许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。 banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak bisa. 所以你们的耳朵是有福的，你们的眼睛是有福的。 Oleh sebab itu mata dan telingamu itu sangat berbahagia. 要怎么样成为有福的人呢？ Jadi bagaimana menjadi orang yang berbahagia? 我们看第18节， Kita lihat ayat ke-18. 13章18节。 Pasal 13 ayat 18. 所以你们当听这撒种的比喻。 Jadi dengarlah arti perumpamaan ini. 所以撒种的比喻非常的重要。 Jadi perumpamaan penabur itu sangat penting. 那我刚才谈到门徒是不是真的明白？ Tadi kan kita sudah bahas apakah murid-murid itu sungguh memahami. 但是如果我们就这一个圣经里面的这一个记载， Dari catatan di Alkitab, 当耶稣问他们明不明白的时候， ketika Tuhan Yesus tanya, apa benar kamu mengerti? 门徒说明白，事实上他们不一定明白了， Murid-murid kan jawab, iya kami mengerti. Tapi sesungguhnya mereka itu belum tentu mengerti benar. 因为主耶稣呢，曾经这样告诉他们： Karena Tuhan Yesus pernah memberitahukan mereka seperti 你 ini. 们现在不明白没有关系，
Tuhan Yesus berkata, sekarang kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. 我们来看一下约翰福音。 Kita lihat Yohanes, 我们看约翰福音的第14章。 Injil Yohanes pasal 14. 约翰福音第14章， Injil Yohanes pasal 14. 14章我们先看第16节。 Ayat 16. 16节， 16. 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。17节， Ayat 17. 就是真理的圣灵。那我们再跳过来，这个25节。 Kita lompat ke ayat 25. 25节， Ayat 25. 我还与你们同住的时候，已经将这些话对你们说了。26节， 26. 但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。这里主耶稣应许要把这个真理的圣灵赏赐给我们。 Di sini Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk diberikan kepada kita. 真理的圣灵要引导我们明白一切的事。 Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. 让我们了解、明白耶稣所讲的道， Supaya kita mengerti dan memahami segala firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. 而且要指教我们这个当行的一切事情。 Dan juga akan mengajarkan apa yang harus kita lakukan. 那最后还有一句话， Lalu ada perkataan lagi, 叫你们想起我对你们所说的一切话。 yaitu supaya dia akan mengingatkan kita akan semua itu. 所以当圣灵降下之后， Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, 那这一些门徒们就得着这个圣灵的能力。 para murid memperoleh kuasa dari Roh Kudus. 那他们就想起耶稣之前在世的时候讲过的许多的这一些道理。 Maka para murid teringat akan semua pengajaran Tuhan Yesus ketika ada di dunia, 还有天国的比喻， termasuk perumpamaan kerajaan Allah, 所行的神迹。 mujizat-mujizat Tuhan Yesus. 所以我们可以肯定 Jadi di sini kita bisa yakin, 当这一个圣灵降临之后， setelah Roh Kudus dicurahkan, 那段时间呢，这个圣灵就带领他们去把现在我们所读到的这些耶稣的教训、耶稣的道，把它写下来。 Roh Kudus memimpin mereka untuk mencatat segala perumpamaan sehingga hari ini kita bisa baca. 那关键就是这个圣灵了。 Jadi kuncinya adalah pada Roh Kudus. 我为什么要讲这一点？ Kenapa saya bahas ini? 最主要就要告诉我们， Intinya ingin memberitahukan kepada kita, 使徒教会后来到主后这个90年之后就开始俗化了 gereja rasul-rasul pada tahun 90 setelah Masehi itu mulai menjadi duniawi. 我们看到这个启示录的7教会， Kita lihat 7 gereja di kitab Wahyu. 那约翰写的这一个1、2、3书， Yohanes menulis surat 1, 2, 3 Yohanes. 还有彼得写到的这个后面这一个彼得前书后书， Petrus juga menulis surat 1, 2 Petrus. 这个都是使徒比较晚期所写的书信 Ini adalah surat-surat yang ditulis oleh para rasul di waktu akhir-akhir. 当时就有很多的异端兴起。 Dan waktu itu sudah bermunculan banyak ajaran sesat. 那后来这个教会就世俗化了。 Dan kemudian gereja pun menjadi duniawi. 事实上，这些事情跟这一个天国的比喻呢，这个7个比喻都息息相关了。 Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan perumpamaan kerajaan sorga. 我们没有办法在短短时间里面就去有系统的把它讲。 Kita tidak bisa menggunakan waktu yang pendek untuk menjelaskannya secara sistematis.
但是我们可以知道， Tapi kita bisa tahu 那这个早已的圣灵来建立了使徒教会， hujan awal mendirikan gereja rasul. 然后圣灵带领他们 Lalu Roh Kudus memimpin mereka, 把耶稣所讲的道 membuat segala firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus 所行的神迹 dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus 所讲的这一些有关于真理的比喻， dan juga perumpamaan kebenaran, 都把它写下来了。 semua itu dicatat oleh para murid. 但是当教会俗化之后， Tapi setelah gereja rasul itu menjadi duniawi, 这个信耶稣的人不再有圣灵的同在。 orang-orang yang percaya Yesus tidak lagi disertai dengan Roh Kudus. 虽然当时已经有了这个新约的圣经， Meskipun pada saat itu sudah ada Alkitab Perjanjian Baru 还有使徒的教训， dan ada pengajaran para rasul, 但是后来受到整个希腊文化还有宗教哲学 tapi mereka menerima kebudayaan dari Yunani dan juga pengajaran dari para filsuf-filsuf 甚至政治的影响， dan juga pengaruh dari politik, 他们都已经没有圣灵的带领了。 sehingga mereka tidak lagi dipimpin, tidak ada pimpinan Roh Kudus. 所以天主教后来会俗化到卖赎罪券， Bahkan gereja Katolik itu menjadi duniawi sampai dia itu menjual surat penebusan dosa. 那都有这个历史政治上面的原因呐。 Dan itu adalah ada alasan-alasannya ada di dalam sejarah. 在这个圣经的预言里面，都是一些本来就有的这些预言会发生的现象。 Dan nubuat-nubuat itu ada di dalam Alkitab, yaitu nubuat akan fenomena-fenomena yang akan terjadi di kemudian hari. 那直到完与圣灵建立这个真耶稣教会之后， Sampai masa hujan akhir tiba, lalu mendirikan gereja Yesus Sejati. 我想最宝贵的是什么？ Saya pikir apa yang paling berharga? 我们今天读这一个圣经， Hari ini kita baca Alkitab, 圣灵带领我们 Roh Kudus memimpin kita 回归圣经的真理， kembali ke dalam kebenaran Alkitab, 带领我们明白耶稣所讲的。 memimpin kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. 所以在这几个礼拜在各教会领会的时候， Jadi beberapa minggu ini ketika saya berkhotbah di beberapa gereja cabang, 我都强调我们真耶稣教会为什么称为末世的真耶稣教会？ saya menekankan mengapa gereja Yesus Sejati menjadi gereja akhir zaman. 因为圣灵引导我们， Karena Roh Kudus memimpin kita 让我们明白圣经里面的记载。 supaya kita bisa mengerti catatan-catatan di dalam Alkitab. 那真耶稣教会的最大的特色是什么？ Dan apa keistimewaan terbesar dari gereja Yesus Sejati? 当然，我们都讲说圣灵同在了。 Tentu kita akan jawab karena penyertaan Roh Kudus. 那圣灵同在的表现是什么？ Apa penyataan dari penyertaan Roh Kudus? 就是明白圣经里面一切的真理啊。 Yaitu mengerti segala kebenaran di dalam Alkitab 想起耶稣所说的一切话， dan ingat kepada segala perkataan yang Tuhan Yesus katakan. 那并且呢，我们还有这一个从使徒时代一直到这个完与圣灵降临，这过程里面许许多多历史所发生的事情做见证。 Dan juga banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita dapatkan dari gereja rasul sampai hujan akhir sampai sekarang, banyak kesaksian yang kita bisa lihat sendiri. 所以真耶稣教会最大的特色是什么？ Jadi apa keistimewaan terbesar gereja Yesus Sejati? 我进一步做简单的解释， Sekali lagi saya akan menjelaskan, 就是圣经有记载的，我们有遵守， yaitu segala yang dicatatkan oleh Alkitab kita pegang teguh. 不是我们比较聪明， Bukan karena kita lebih pintar, 而是我们顺服圣灵的带领。 tapi karena kita mau taat kepada pimpinan Roh Kudus 那圣经里面没有记载的， yang tidak dicatat di Alkitab. 那我们就没有这个没有遵行了啊。 Maka kita tidak lakukan. 所以这是我们从这个天国比喻里面， Jadi ini dari
perumpamaan kerajaan Allah, 让我们所知道的。 kita tahu. 所以求主耶稣来带领我们。 Jadi kita mohon supaya Tuhan Yesus memimpin kita. 我想明天早上我们就会把焦点放在这一个撒种的比喻。 Besok pagi kita akan tempatkan fokus kita ke perumpamaan penabur. 因为这个撒种的比喻呢，它所谈到的这4种土地啊， Karena yang dibahas di perumpamaan penabur itu ada 4 macam tanah. 就是指着4种这一个接受这个道理的一种心态。 Dan menunjuk kepada 4 macam sikap hati orang yang mendengarkan firman Tuhan. 那什么样的这一个因素呢，让我们的心没办法成为那好土地？ Faktor-faktor apa yang membuat hati kita itu tidak bisa menjadi hati tanah yang subur? 如果我们明白了之后， Kalau kita sudah mengerti, 或许我们做天国的门徒，就已经踏进了一步了哈。 maka kita sebagai murid kerajaan Allah itu sudah maju 1 langkah. 所以期望我们呢，就跟这些门徒一样， Jadi semoga kita bisa sama seperti para murid. 听了耶稣所讲的这一个撒种的比喻之后， Setelah kita mendengar perumpamaan tentang penabur, 众人都都已经散去了。 orang lain, orang banyak semuanya sudah pada pergi lagi. 这个门徒有一个这一个追求的心， Tapi para murid itu punya hati yang mengejar akan pengertian. 他们没有像众人一样就离开了， Jadi para murid itu berbeda dengan orang-orang lain yang langsung pergi. 他们反而进一步主动来到主耶稣面前， Para murid itu bahkan secara aktif mendekat kepada Tuhan Yesus. 问耶稣说：你对众人讲话为什么用比喻？ Bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa engkau berkata pada orang banyak itu dengan perumpamaan? 耶稣说：天国的奥秘只叫你们知道。 Maka Tuhan Yesus jawab, karena rahasia kerajaan Allah itu diberikan kepadamu untuk kamu mengerti. 所以我们凡是天国的门徒， Jadi setiap murid kerajaan Allah, 我们都应该要有这样的一种这个追求真理的态度。 kita harus punya sikap hati seperti ini terhadap pengejaran kita akan kebenaran. 使我们呢能够真的成为那个好土地。 Supaya kita itu sungguh menjadi tanah yang subur. 这个真理的种子落在我们的心中， Benih itu datang ke hati kita, 那能够发芽， bisa bertumbuh, 能够成长， bisa bertunas, bertumbuh, 到最后能够开花结果， berbunga, berbuah. 那生命就得着更丰盛了。 Maka kehidupan pun mendapatkan kelimpahan. 那这才是这个领受道理所要得到的这个福气。 Nah, itulah kebahagiaan yang ingin didapatkan dari mendengarkan firman. 所以这撒种的比喻，应该就是天国比喻的一把钥匙。 Jadi perumpamaan penabur itu seperti kunci dari perumpamaan akan kerajaan Allah. 当我们打开之后， Setelah kita bisa buka, 我们就知道了 maka kita bisa tahu 我们的问题在哪里。 masalah kita itu di mana. 那我们是不是能够真的成为耶稣眼中的门徒了？ Apakah kita itu sungguh bisa menjadi murid murid kerajaan Allah di mata Tuhan? 感谢主，我今天晚上就用这一个天国比喻的这个概论呢，跟大家分享。 Jadi hari ini saya baru menyampaikan pembukaan terhadap perumpamaan kerajaan Allah. 愿主耶稣带领我们。 Kiranya Tuhan Yesus memimpin kita semua.